Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung tentang kedudukan akidah, syariah dan juga tasawuf. Sebelum kita nak pergi terus kepada hubung kaitnya dengan sains dan teknologi. Jadi dalam siri yang lepas, dalam video yang lepas, kita telah membayangkan bahawa iman itulah umpama akar. Akar ni akar yang teguh walaupun dia berada dekat dalam, orang tak nampak dan orang pijak-pijak dia. Tapi sebenarnya kekukuhan ataupun tegaknya pokok ataupun kita nak kata batang pokok tu adalah disebabkan kukuhnya akar itu mencengkam bumi. Dan apabila akar itu kukuh cengkam bumi, dia boleh menampung beratnya batang-batang dan juga cabang-cabang pokok itu. Pokok itu menjulang tinggi ke langit dan dia memberikan teduhan-teduhan lah melalui daun-daunan. Dan ada pokok yang berbuah kan, pokok tu buah rasa manis pula. Okey, analogi pokok ini bukanlah daripada Ustazah. Analogi pokok ini diberikan oleh Allah dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, satu analogi, satu perumpamaan, iaitu apa? Kalimah yang baik itu adalah seperti pokok yang baik, yang pangkalnya ataupun akarnya tetap teguh mencengkam bumi. Dan cabang pucuknya itu menjulang ke langit dan pokok itu mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan itu kepada manusia supaya mereka ini memperolehi pelajaran. Okey. Dan kita tengok pula keadaan pokok ni. Pokok ni apabila akar dia mati, akar dia reput, dia rompong daripada dalam. Ini juga perumpamaan yang Allah berikan dalam ayat yang seterusnya, iaitu وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ. Ni kalau sambungan dia, خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pokok yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sekalipun. Jadi ini membayangkan apa ini? Ini membayangkan tentang akidah. Tentang akidah tu ialah umpama akar, syariat tu ialah umpama batang ni. Teduhan pokok-pokok, rindungan, teduhan daun-daun dan juga buah itu ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak. Jadi apabila kita melihat pokok tu ataupun akidah seseorang itu kemas, mantap, maka dia akan akan terzahir perilaku sebagai seorang Islam. Kita ambil pokok yang tegak lah, tak nak ambil pokok yang tumbang ni. Kita ambil pokok ni lah. Jadi kalau akar ini akidahnya ialah akidah yang kukuh, mantap, dalam hati itu betul-betul yakin kepada Allah dan juga segala rukun iman yang lain, dia akan menzahirkan perilaku sebagai seorang Islam. Nampak saja orang dah tahu dah dia Islam. Orang tak confuse lagi. Seumpamanya kita nampak batang pokok ni, kita tahulah ini batang pokok apa ni. Ustazah pun tak kenal. Batang pokok mangga ke? Kita tahu dah ini bukan batang pokok kelapa. Ini bukan batang pokok keladi dan sebagainya. Jadi umpamanya bila iman tu dah betul-betul mengejap dalam hati kita, orang nampak kita secara zahir pun orang dah tahu dah, dia ni Muslim ni. Orang tak confuse tau. Orang tak confuse. Dia ni Islam ke tak Islam ni. Orang nak bagi salam pun teragak-agak. Apabila apa tu? Apabila keimanan kita dekat dalam ni tak settle. Dan apabila kita syariat itu dilakukan dalam kehidupan kita, maka dia akan membuahkan keteduhan. Teduhan ni lah umpama macam kesejahteraan hidup. Dan dia bukan sahaja nampak cantik dengan kehijauan dia, tetapi orang juga boleh menumpang teduh daripada panasnya mentari di bawah teduhan pokok-pokok tu. Dan ini diibaratkan sebagai apa ni? Diibaratkan sebagai akhlak seorang Islam yang mendamaikan dan juga membahagiakan orang lain. Jadi yang kita nak jadi ni macam ni. Nak jadi saintis yang macam mana? Saintis yang dapat bertindak sebagai yang menjadi agen
keharmonian hidup manusia, orang selesa, orang rasa mudah dengan teknologi yang dicipta, tetapi orang juga rasa sejahtera. Nak dapat macam mana tu? Akarnya, iaitu apa? Perkara-perkara yang membabitkan tentang akidah. Yang kita tak nak jadi pokok yang macam ni. Pokok yang macam ni, pokok yang buruk, pokok yang disebabkan akar dia akar dia rosak, akar dia reput, maka orang tolak sikit saja, ada hujan sikit saja dah langsung tumbang. Itu hanya sekadar perumpamaan lah supaya kita boleh sama-sama fikirkan. Okey, yang ni tentang perkara akidah. Apakah yang dimaksudkan dengan akidah? Iaitu simpulan yang kukuh, ikatan yang muktamad. Kat mana kita belajar perkara akidah ini? Kita dah belajar dah perkara akidah dalam perbandingan ilmu sains teknologi dalam Islam dan juga Barat. Dan kita juga telah sentuh perkara akidah ni tentang wahyu menurut sains dan juga wahyu dan sains, yang kita tengok apa ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan sains dan teknologi, bagaimana saintifiknya sunnah Rasulullah SAW dalam nak menjaga kesihatan tubuh badan kita, dalam nak menjaga hubungan yang baik sesama kita. Jadi itu ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Jadi kita kalau berhadapan dengan fakta sains dengan fakta Quran, apakah sikap yang harus kita ambil? Tentu sahaja sebagai orang yang beriman dengan rukun iman, kita akan mendahulukan fakta daripada Al-Quran. Remedi-remedi, penawar-penawar daripada Al-Quran. Walaupun kita nampak Al-Quran ini tidaklah memberikan kaedah ataupun teknik yang spesifik. Tetapi prinsip-prinsip umum yang diberikan oleh Al-Quran itulah sebenarnya keyakinan kita dan menjadi satu tugas kita untuk merealisasikan, untuk memahamkan umat apa yang terdapat dalam Quran itu dan untuk diamalkan dalam setting kehidupan kita. Okay, jadi saya teruskan lagi. Jadi macam mana kita nak mengukuhkan iman apabila kita ni menjadi seorang pelajar dalam bidang sains dan teknologi? 1 jam berada dalam makmal, dia sama sahaja bererti dengan 1 jam berada dalam kelas pengukuhan tauhid. Sebab apa sahaja kajian dalam sains dan teknologi, hakikatnya dia memberikan satu kefahaman tentang kekuasaan Allah. Makin faham tentang sains dan teknologi, makin faham macam mana susunan-susunan atom, contohnya tindak balas disebabkan chemical tertentu ke, tak kisahlah apa saja yang berlaku dalam makmal tu, segala itu harus menampakkan mata hati kita terhadap kekuasaan dan juga kasih sayang Allah. Jadi antara kaedah yang kita boleh buat untuk kukuhkan lagi keimanan kita, yang pertama sekali ialah mentadabur kitab, membaca kitab dan juga melihat terjemahan dia, memikirkan maksud dia, buka lagi rujuk kitab tafsir. Seterusnya ialah kita membuat satu tafakur imani. Tafakur imani ialah sesi untuk kita merenung alam ini, sebab alam ini merupakan kitab yang terbuka yang memamparkan tentang kekuasaan Allah, sifat Allah. Maka kita tengok alam ini dengan penuh keimanan. Kita tengok macam mana hujan turun. Kita tengok macam mana sebenarnya apabila dah hujan turun, lepas tu Allah takdirkan pula bumi ni serap. Bila bumi serap, ada pula pokoknya yang boleh makan pula, boleh minum pula air dekat bumi ni. Boleh yang menyebabkan pokok ni bertugas untuk menghalang hakisan, untuk menghalang tanah runtuh. Kita tengok macam mana dalam tanah yang dalam tiba-tiba ada logam. Ada logam kan, logam yang berharga, contohnya ada emas, macam-macam lah. Semuanya itu apabila kita perhatikan, semua itu kan kalau kita memerhatikan dengan hati yang bersih, dengan akal yang memang nak mencari kebenaran, memang kita akan dapat semua tu ialah untuk memperkukuhkan keyakinan kita kepada Allah. Seterusnya ialah dengan memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan selawat, supaya hati kita bersih. Bila hati kita bersih, hati ni Imam Al-Ghazali kata macam cermin. Apabila hati kita ni macam cermin, maka cepat kita nak nampak apa sebenarnya yang dipantulkan atas hati kita ni, atas cermin kita ni. Jadi tidaklah kita ni larut ataupun begitu asyik dengan kajian sains kita ni, tetapi kan kita terhijab, terlindung daripada nak mengaitkan kajian-kajian sains kita tu dengan Allah. Kita begitu asyik untuk, contoh ni, saya bagi contoh ni, kita begitu asyik dengan serum yang dihasilkan daripada bunga orkid contohnya, yang mana serum itu boleh terus masuk ke dalam kulit kita, dan apabila serum tu masuk dalam kulit kita, segala jeragat-jeragat pigmentation yang berlaku pada kulit kita akan hilang dalam masa 1 malam. Kita rasa begitu asyik tentang susun atur
halusnya sel-sel ataupun atom-atom dekat dalam serum orchid tadi tu, tapi kan kita tak nampak betapa latifnya Allah, betapa rahimnya Allah, betapa macam Masya Allah, Allah buat ada satu keadaan yang macam ni. Begitu juga kita asyik dengan kita tengok badan kita kan. Kita cerita pasal jantung. Jantung ni boleh pump darah. Lepas tu umpama jantung kita ni umpamanya macam dia bekerja 24 jam tanpa henti. Soalnya siapa yang menjadikan jantung kita macam tu? Sama juga kalau macam kita begitu asyik menceritakan tentang keajaiban otak kita ni. Otak kita ni makin dipakai, makin digunakan, dia akan melahirkan neuron-neuron baru kan. Yang orang kata neuron baru bersambung dan sebagainya. Tetapi siapa yang menjadikan otak itu? Kita jangan sampai terputus. Jadi apa yang boleh kita buat supaya hati kita cepat untuk nampak segala-galanya dari Allah, tidak terhijab semua itu hanya berdasarkan yang zahir saja. Jawapannya ialah dengan memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan tafakkur. Dan seterusnya kita menambah ilmu, teruskan membaca. Jangan baca dalam bidang kita saja, baca dalam bidang orang lain juga. Kalau tidak, kita akan menjadi sombong terhadap bidang kita. Biologis nanti dia tak akan sama dengan orang yang kemis. Orang doktor bahagian telinga nanti tak sama pula, akan macam mana kita Ustaz nak cakap macam mana? Ustaz nak kata kalau kita tak terbuka terhadap ilmu-ilmu lain, kita akan menjadi ta'assub kepada ilmu kita saja. Jadi mungkin bila Ustazah minta maaf lah kalau contoh ni macam agak sensitif, tetapi Ustazah hanya nak memperlihatkan saja. Maksudnya doktor yang percaya bahagian alopati ni tak percaya kepada doktor alopati. Doktor yang maksudnya semuanya saling mengecam, semuanya saling macam tidak boleh terima bidang kepakaran orang lain. Maksudnya macam mana Ustaz nak cakap ke awak? Poin dia ialah apabila kita tidak banyak membaca, kita tak terbuka, kita tak nampak segala-galanya datang daripada Allah, kita akan cenderung untuk taksub kepada bidang ilmu kita dan kita akan meremehkan dan menyalahkan bidang orang lain. Jadi katakanlah kalau ada sakit tentang jantung contohnya ataupun sakit tentang kencing manis contohnya, doktor akan bagi ubat. Tetapi pada sisi penawar ilmu yang lain, dia suruh makan madu contohnya, suruh makan daun-daun tertentu. Doktor perubatan jangan sombong dengan mengatakan bahawa semua tu mengarut. Tak boleh, harus reserve sikit sebab Al-Quran dah cakap madu ni penawar, syifa kepada semua kehidupan manusia dan juga makhluk yang ada kat bumi ni. Jadi walaupun yang kita faham itu ialah dan kita pakar itu ialah satu perkara, tetapi harus berhati-hati dan harus meraihkan ilmu yang lain yang ada Allah berikan kepada pihak yang lain. Dia samalah macam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Macam mana Nabi Musa dia rasa dia yang paling tahu, tetapi Allah Ta'ala kata ada orang yang lebih tahu. Bila Nabi Musa nak tahu siapa orang yang lebih tahu tu, dia nak berguru dengan Nabi Khidir, maka berlakulah kejadian-kejadian yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Banyak perkara tindakan Nabi Khidir itu tidak difahami oleh Nabi Musa, padahal sebenarnya yang Nabi Khidir lakukan semuanya alamat-alamat ataupun ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah. Contohnya apa yang Nabi Khidir lakukan? Nabi Khidir tebuk sampan, Nabi Khidir bunuh anak kecil kan. Maksudnya semua itu disebabkan ilmu yang berbeza-beza Allah berikan kepada semua orang. Jadi nak kaitkan dengan bidang sains dan teknologi ni, poin dia ialah kat sini ialah yakin bahawa semua bidang ilmu sebenarnya bercakap tentang kekuasaan Allah. Apa saja kajian yang kita jumpa dalam bidang sains dan teknologi ini, dia tidak harus menyalahkan apa yang Allah nyatakan dalam Quran dan juga sunnah. Dan yang ketiga ni, jangan sampai kita sombong dan taksub kepada bidang kita sendiri sehingga kita menyalahkan orang lain, kita meremehkan ilmu-ilmu dalam bidang lain. Okey. Jadi itu yang Ustazah nyatakan kat sini, bahawa kemuncak keyakinan kita bila kita berurusan dengan ilmu-ilmu dalam bidang sains dan teknologi, kita harus meyakini bahawa segala-galanya adalah kekuasaan Allah, semuanya dalam pentadbiran Allah. Ada orang dia sembuh daripada denggi itu dengan duduk hospital, doktor drip air saja kan untuk tambahkan balik tenaga dalam badan dia. Tapi ada orang dia sembuh dengan makan jus betik. Ada orang dia sembuh dengan makan sup ketam. Tak apalah, itu semua ikhtiar daripada kita. Jangan sesekali kita sombong, kita kata benda tu mengarut, benda tu tak logik dan sebagainya. Sebab kita orang yang beriman, kita yakin bahawa segala-galanya ialah dalam kekuasaan Allah. Apa yang manusia usahakan hanya sebagai sebab saja.
Tapi penyebab segala sebab ialah Allah. Iaitu musabbibul asbab adalah Allah. Okey, dan dalam pentadbiran Allah itu, Allah Ta'ala tidak akan menzalimi manusia. Kalau kita yakin, terus berusaha, berdoa, menyerah diri, insya-Allah segala hajat kita akan ditunaikan. Itulah dia.